Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini kita dikunjungi oleh salah seorang ilmuwan sunnah daripada Malaysia ke Adelaide. Hari ini tarikh berapa ni? 14. Hari ini 14 November 2013. InsyaAllah Dr. Razi Osman akan membincangkan tajuk bahasa Arab. Ini tajuk Nahu dan Sorof. InsyaAllah Dr. Razi boleh mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini saya tetap sangka dan saya diberi ruang untuk berkongsi ilmu dengan anda semua, khususnya tentang bahasa Arab. Saya walaupun saya belajar bahasa Arab, tapi saya tak pernah mengajar bahasa Arab. Tak pernah mengajar bahasa Arab. Tapi mengajar subjek-subjek lain dalam bahasa Arab, dalam bahasa Malaysia, biasalah. Cuma nak mengajar subjek bahasa Arab ni, saya rasa saya jemu. Kerana waktu saya belajar dulu, saya belajar sungguh-sungguh bahasa Arab ni. Orang kata sampai buku tu kulit ni sampai hancur. Saya betul-betul saya belajar. Saya rasa buat peringkat awal tu memang susah. Betul lah macam mana anak sekarang ni dia kata nak belajar bahasa Arab tu susah. Tapi peringkat seterusnya tu setelah kita melangkah ke peringkat yang hampir-hampir kita mula nak menguasai, keadaannya semakin berubah lah. Setelah saya masuk universiti, saya rasa bahasa Arab ni sangat mudah. Sangat mudah pula bahasa Arab. Dah sebati dengan kita sendiri. Khususnya berkaitan dengan ilmu nahwu. Ilmu nahwu ni kita perlu mahir kaedah dia. Kaedah ilmu nahwu. Jadi cuma oleh kerana kita belajar kaedah tu di negara kita ataupun dalam suasana masyarakat yang tidak bercakap bahasa Arab, agak sukar bagi kita untuk nak buat ayat ataupun nak bercakap dengan ayat yang lebih panjang, yang lebih teratur. Tapi kaedah tu memang jadi sebahagian daripada ilmu yang kita perlu kuasai lah. Baik, dalam ilmu nahwu ni, kaedah-kaedah bahasa ni saya ingat lebih kurang kaedah bahasa lain. Kaedah ilmu bahasa lain. Kalau kita kata ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul, ini biasa. Dalam bahasa-bahasa lain pun lebih kurang sama. Cuma kemahiran untuk menggunakan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab tu memerlukan dia kata perbendaharaan kata yang lebih banyak. Jadi masa saya di universiti, saya guna kesempatan di situ untuk memperkasakan perbendaharaan kata. Sampai satu peringkat saya gunakan kesempatan waktu yang di luar masa belajar. Saya guna radio. Saya tak baca surat khabar, majalah saya tak baca. Saya dengar radio. Waktu tu radio lah. TV ni tak berapa sangat. Satu radio yang banyak satu. Saya rasa saya berapa biji radio? 5 biji radio. Radio yang paling saya minat ialah radio BBC London. BBC London sampai sekarang dalam bahasa Arab. Saya ingat anda boleh guna. Program bahasa Arab bagaimana كيف نتعلم اللغة العربية؟ كيف نتعلم اللغة العربية؟ Bagaimana kita nak belajar bahasa Arab? Program itu dalam BBC London. Kemudian bahasa yang digunakan oleh jurubahasa, juruhebah dia ialah bahasa standard, bahasa ilmu. Dia tidak menggunakan bahasa pasar ataupun bahasa biasa, bahasa cakap biasa. Dia guna bahasa ilmu. Jadi itu yang buat saya minat
dan dia tak banyak program menyanyi ataupun apa-apa yang lain, cuma selingan sikit-sikit sekali-sekala begitulah. Jadi menyebabkan ruang untuk kita belajar tu lebih ni. Sebab masalah saya nak perkasakan perbendaharaan kata. Nak hafal kamus tak boleh. Cuma kamus tu bila kita tersangkut, kita refer pada kamus. Nahwu nak belajar daripada kamus tak boleh. Nahwu kena belajar daripada buku, daripada kitab. Kitab ni dia mula dengan isim, fi'il, dia beritahu kat kita apa maksud isim tu, kata nama, fi'il, kata perbuatan, dan pecahan-pecahan daripada kata nama, kata perbuatan. Apapun kaedah dia, macam ayat yang kita nak guna, zahaba Muhammadun, ini dikatakan mufrad, fi'il madhi mufrad, Muhammadun fa'il, pelaku dia tu. Jadi fi'il madhi dia pecah pada berapa? 14. Saya pun tak ingat dah lama. Tinggal lama benda ni. Cuma dalam penggunaan kita, memang kita guna lah. Selalu kita guna. Bila saya periksa tesis, Arab, tesis dalam bahasa Arab, dia tak sangka kata saya orang Melayu boleh periksa tesis macam tu. Kita kaedah tu penting. Sebab orang Arab ni dia tak boleh hafal kaedah. Tak semualah yang pandai-pandai. Tapi tak semua yang boleh menghafal kaedah. Macam kita lah, kita orang Melayu, kita tak hafal kaedah bahasa Melayu. Bahasa Melayu kita kucak-kacir. Orang yang belajar bahasa Melayu melalui kaedah, dia boleh betul banyak kesalahan, kesilapan yang kita lakukan secara tidak disedari. Orang Arab pun macam tu juga. So, barangkali ayat-ayat dia tergantung, barangkali perkataan-perkataan yang digunakan tadi tidak begitu tepat. Dia fi'il madhi dhahaba, dia pecah kepada 14 ya. Dhahaba mufrad, seorang untuk seorang saja. Dhahaba untuk 2 orang. Dhahabu untuk 3 ke atas. Untuk 3 ke atas. Dia 3 step. Tak macam bahasa Inggeris 2 step kan? Bahasa Arab dia ada 3 step. Mufrad, musanna, jamak. Mufrad tu untuk 1, musanna untuk 2, jamak untuk 3. Untuk 3 ke atas. Jadi ini dah jadi satu kaedah yang boleh digunakan untuk semua. Untuk semua. Cuma ada perkataan-perkataan tertentu yang kita perlu faham, perlu tahu bagaimana nak membezakan. Macam kita kata dalam ilmu saraf, alamat-alamat, tanda-tanda. Kalaulah dalam kaedah nahwu dia kata fa'il tu mesti marfu'. Fa'il mesti marfu'. Marfu' tu makna dia berbaris dhammah, berbaris Melayu kata depan, atas, dhammah, depan. Baris depan. Yang macam waw kecil tu kan, tanda dia. Jadi alamat dhammah tu, alamat marfu' tadi boleh jadi dhammah, boleh jadi waw. Kalaulah kita kata Muhammadun, makna beberapa orang yang nama Muhammad, 3 orang ke atas. Muhammadun zahabu ila al-madrasah. Jadi zahabu fi'il madhi. Fi'il madhi. Waw tu waw jamak. Waw jamak. Yang kita kata zahabal mujtahiduna ila al-madrasah. Al-mujtahidun jamak daripada mujtahid. Al-mujtahidun jamak daripada mujtahid. Dia marfu' sebab dia fa'il kepada zahaba. Tanda marfu' dia ialah waw. Dia tak boleh baca zahabal mujtahidina ila al-madrasah. Tak mungkin. Dia mesti zahabal mujtahiduna ila al-madrasah. Kata jamak yang lain macam kita kata ar-rijal, jamak daripada rajul. Rajul itu dia dinamakan mufrad, kata nama mufrad,
nakirah. Ini satu lagi perkataan. Nakirah merujuk kepada kata nama yang tidak khusus. Lelaki, ialah mana-mana lelaki, siapa-siapa pun lah yang lelaki-lelaki, dia kira termasuklah dalam apa yang dimaksudkan tadi. Bila kita kata zahabar rajulu dengan alif lam, itu dinamakan ma'rifah. Ma'rifah maknanya sudah terkenal, sudah dikenali, ataupun dalam bahasa Arab disebut ma'hud fi dhihn. Ma'hud fi dhihn itu maknanya bila kita guna benda tu dah terpahat dalam kepala kita. Jadi kita yang bercakap mutakallim, saya yang bercakap mutakallim, anda semua dikatakan mukhatab. Mukhatab, orang yang kita tujukan cakap kita tu. Antara kita berdua ataupun antara mutakallim yang bercakap dengan yang ditujukan cakapan itu sudah ma'hud fi dhihn. Dhahaba ar-rajulu ila al-Madinah. Dhahaba ar-rajulu ila al-Madinah. Maknanya ar-rajul tu bukan sebarang rajul. Ar-rajul tu sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Tapi kalau kita tak maksud orang tertentu, kita kata dhahaba rajulun ila al-Madinah. Mana ayyu rajul? Siapa-siapa pun, lelaki mana-mana pun pergi ke Madinah. Begitulah. Dinamakan nakirah yang tanpa alif lam ni, dan yang dengan alif lam tu maksud dia ma'rifah. Dan ma'rifah ni bukan saja dengan alif lam, tetapi dengan idafah juga dikira ma'rifah. Dengan idafah tu tahu kan, mudhaf ilaih. Abdullah, kalau abdun saja mana-mana hamba, mari kita kata hamba kan, abdun. Tapi kalau Abdullah, hamba kepada Allah, dia bila diidafat maknanya disandarkan abdu kepada Allah, maka dia dikira mudhafun ilaih, sudah dikira termasuk dalam kategori ma'rifah. Dalam Al-Quran Tuhan kata apa? Idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Ma'an di situ nakirah. Quran tak kata fa in lam tajidul ma'a. Quran kata fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Maksudnya, jika kamu tidak mendapati sebarang air, kamu boleh tayammum dengan menggunakan tanah yang baik, yang bagus, yang bersih. Jadi perkataan ma'an itu ulama-ulama fiqh menggunakan sebagai dalam bahasa Arab dia panggil syahid, saksi kan. Syahid ni asal makna saksi. Tapi bila kita dalam mana-mana ayat yang kita belajar, yang mana yang kita maksudkan itu dinamakan syahid. Syahid dalam hadis ni, ini perkataan ni. Syahid dalam ayat Quran ni, ma'an tu pasal kita sedang bincang mengenai nakirah, mengenai isim nakirah. Jadi bila kita baca ayat tu tadi, yang kita maksudkan ialah perkataan nakirah ma'an. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jadi ma'an nakirah, kaedah usul fiqh. Kaedah usul fiqh dia kata nakirah fi siyaqin nafyi. Kata-kata nama nakirah yang jatuh dalam ayat gaya bahasa nafi. Fa in lam tajidu, jika tidak kamu mendapati, ada nafi, penafian. Nakirah yang jatuh dalam ayat penafian membawa maksud umum. An-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Itu maksud dia.
nakirah yang jatuh pada ayat yang menafikan ataupun ayat syarat. Ada ayat yang memenuhi syarat. Kalau kamu buat begini, kamu akan dapat begini. Sama juga nakirah yang jatuh pada gaya bahasa yang mengandungi penafian, dia membawa maksud umum. Jika kamu tidak mendapati sebarang air, kerana itulah ulama fiqh berbeza pendapat sama ada kalau kita dalam keadaan tak ada air biasa, air mutlak, air sungai, air hujan, air laut, tapi kita ada air kelapa, apakah kita boleh mengambil wuduk dengan menggunakan air kelapa? Nampak tak? Kita ada air minuman lain, air teh. Kita ada air teh. Boleh tak kita ambil wuduk dengan air teh? Ulama fiqh berbeza pendapat. Ada yang kata boleh kerana berdasarkan pada ayat ni tadi. Sebab Al-Quran ini dan juga hadis Nabi, khitab syarak Quran ataupun hadis Nabi, dia bukan saja kandungan hukum hakam yang terdapat di dalam tu, tapi juga gaya bahasa membantu kita untuk membuat rumusan hukum. Gaya bahasa dia membantu kita untuk membuat rumusan hukum yang lebih jelas ataupun yang lebih dekat kepada pemahaman kita dalam memahami ataupun memintas maksud hukum yang diberi dalam bentuk isyarat dari dekat maupun isyarat dari jauh. Susah saya daripada dalam bahasa Melayu semua ni. Saya nak bahasa Melayu. Saya tak pernah mengajar bahasa Arab. Saya rasa jemu saya mengajar bahasa Arab. Kita kena ulang benda yang itu dah ni. Sampai setiap kali saya masuk periksa di universiti, subjek Nahwu, Saraf, setiap kali habis periksa saja, saya mesti masuk dalam almari, kunci siap-siap. Takkan buka lah, takkan tengok lagi lah. Memang confirm boleh lulus dia. Itulah waktu kita belajar satu tahap tu, maknanya kita betul-betul tumpu perhatian. Dan bila sampai tahap yang seterusnya tu, kita rasa mudah. Kalau saya periksa tesis bahasa Melayu, dari segi bahasa saya susah nak buat kebetulan. Sebab kita tak belajar kaedah. Tapi bila saya periksa tesis bahasa Arab, saya lebih mudah bagi saya untuk saya betulkan ayat, betulkan nahwu, betulkan saraf ya. Lebih mudah. Kerana kaedah dia lebih mantap lah. Kaedah bahasa Arab ni dia lebih mantap daripada kaedah bahasa Melayu. Dia semakin lama makin mantap, bukan semakin terkini semakin mantap. Dan bahasa Melayu kita semakin terkini. Sebab tu kita nak yang terkini. Bahasa Arab dia tak, dia merujuk pada yang paling lama. Dia nak jaga keaslian bahasa dia dengan kaedah dan sebagainya. Cuma bagaimana kita nak memahami, itu mungkin ada cara-cara yang terbaru. Tapi dari segi kaedah tu semakin lama semakin kemas, semakin mantap. Okey, itu contoh daripada fi'il madhi mufrad. Dhahaba Muhammadun ilal madrasah. Dhahaba fi'il madhi, Muhammadun fa'il marfu', alamatul raf'ihi ad-dhammah. Itu i'rab dia panggil. I'rab ni Melayu nak kata apa? Kita tak ada dalam bahasa kita. Adakah? I'rab ni macam ayat dia, zahaba Muhammadun ilal madrasah. Saya kan dah lama tinggal begini. Oh, belum buka lagi. Dia kata
zahaba Muhammadun ilal madrasah. Dia i'rabnya tu satu-satu ni kita kena, setiap satu ni kita kena i'rab secara berasingan. Mana nak kata apa i'rab? Kita kena bagi latar belakang dia secara berasingan ni. Kalau kita nak kata sejarah kan, latar belakang kan, barangkali ialah ini fi'il madhi. Yang ni fa'il tadi. Dan setiap satu tu dia ada kaedah dia. Kalau kata fi'il madhi mesti zahaba. Tak boleh baca lain. Zahabi tak boleh, zahabu tak boleh, zahaban lagi tak boleh, zahabun lagi tak boleh. Dia mesti zahaba. Kalau dah masuk waw jamak baru jadi zahabu, tulisnya tak boleh tulis macam ni. Dia tulis mesti tulis zahabu waw. Ada waw gitu. Itu jamak. Ataupun dia tulis zahaba, dia kata musanna mesti ada alif. Bacanya zahaba. Gitu. Jadi kalau tak ada musanna, tak ada jamak, dia mesti baca zahaba. Tak boleh baca lain. Sebab tu mudah kita. Melayu tak tahulah, kalau slang Kelantan lain pula kan. Slang Perak lain, slang Kedah lain pula cerita. Jadi fi'il madhi mufrad. Barangkali kita kata latar belakang lah, ataupun nak kata apa, sejarah dia ke apa, tak boleh lah. Fi'il madhi mufrad sebab dia bukan musanna, bukan jamak. Kalau musanna dia kena ada alif, kalau jamak dia kena ada waw. Dan kalau ada alif kita kena tulis musanna di sini. Kemudian Muhammad fa'il dia mesti marfu'. Mesti marfu'. Zahaba Muhammadun. Muhammadun. Dia salah satu tanda kata nama ialah tanwin. Kata apa? Bagi dua. Bagi dua di atas. Bagi dua di atas. Muhammadun. Dia tak boleh kita baca zahaba Muhammadun. Tak boleh. Tapi kalau di sini kita katalah Umaru. Umar ni kalau bukan sebarang Umar. Kalau Umar merujuk pada Umar Ibn Khattab ataupun Umar yang kita dah tahu siapa dia tu, ma'hud fi zihn, dia tak boleh baca Umarun, tak boleh. Dia mesti Umaru. Zahaba Umaru ila al-madrasah. Dia tak boleh baca Umarun, tak boleh baca Umarin, tak boleh baca Umaran, tak boleh. Ni semuanya tak boleh. Dia mesti Umaru. Zahaba Umaru ila al-madrasah. Tapi Muhammadu tak boleh. Zahaba Muhammadu tak boleh. Kena zahaba Muhammadun ila al-madrasah. Katakanlah yang Muhammad ni ramai. Zahaba al-Muhammaduna ila al-madrasah. Kalau orang yang nama Muhammad ni ramai, kita kena kata zahaba al-Muhammaduna ila al-madrasah. Tapi kalau ini diletak ke depan, dia kena kata al-Muhammadun. Al-Muhammaduna zahabu ila al-madrasah. Itu orang yang mula-mula nak belajar bahasa Arab, dia rasa susah sangat benda ni. Berbelit-belit lah. Padahal benda tu macam kereta api kereta api tu je lah. Dulu kemudian saja. Kalau kita kata orang yang nama Muhammad ni ramai, al-Muhammaduna zahabu ilal madrasah. Zahabu kena tak ada waw sini. Tak ada waw di sini, salah lah tu, kita boleh pangkap. Tapi kalau lah al-Muhammadun ni duduk selepas zahab, kita boleh baca zahaba al-Muhammaduna ilal madrasah. Sini perkataan ila ni pun satu hal. Ila ni huruf jar dia punya, harf jar. Harf jar. Huruf yang menjadikan perkataan selepas jadi berbaris bawah. Dia kita kata zahaba Muhammadun ilal madrasati.
Tak mungkin kita baca ilal madrasata, ilal madrasatu, ilal madrasatan, tak boleh. Ilal madrasatu ni tak boleh, semuanya tak boleh. Dia mesti zahaba Muhammadun ilal madrasati. Jadi huruf jar ni, ila ni, dia menjadikan perkataan yang selepas dia tu berbaris bawah. Tak boleh baca baris lain, mesti baca baris bawah. Dia dikenali sebagai harfu jar. Yang ni pula dia panggil majrur bi harfi jar. Harfi jar. Madrasah ni dikira sebagai kata nama ataupun isim yang sudah dijadikan baris bawah oleh ilan. Itu makna majrur bi harfi jar. Sikit-sikit lama-lama boleh bukit lah. Kena pelan-pelan. Umaru tadi, Umaru ni termasuk dalam kategori mamnu' min as-sarf. Isim mamnu' min as-sarf. Maknanya isim yang tidak boleh dibaca dengan tanwin. Dengan tanwin, tak boleh dibaca Umarun, Umaran, Umarin, tak boleh, tak boleh. Dia mesti baca Umaru walaupun selepas ilah. Walaupun selepas ilah. Kita kata zahaba Muhammadun ila Umaru. Dia mesti Umaru walaupun ilah sebelumnya. Dia tak boleh. Ini dipanggil mamnu' min as-sarf. Mamnu' min as-sarf ni dia ada beberapa kaedah dia lah. Termasuk salah satunya dia ada huruf ta'nis macam Fatimatu. Ada dia kata-kata isim, kata nama muannas tapi tak ada alamat taknis dia. Dia muannas, macam bila ada ta marbutah ni dia panggil muannas lah. Tapi ada muannas yang tak ada ta marbutah. Zainab. Zainab ni boleh jadi dia dari segi lafaz dia macam laki-laki. Tapi dia hanya diguna untuk wanita sahaja kan. Tak ada laki-laki nama Zainab. Dia alamat taknis dia apa dia? Tak ada. So Zainab ni dia mamnu' min as-sarf juga. Mamnu' min as-sarf. Satu lagi macam kalau kita tak nak bagi Umar ni, kita tak nak dia jadi mamnu' min as-sarf, dia satu lagi dia tulisnya begini. Kalau tulis ada waw di selepas ra ni, dia tak boleh baca Umar. Dia kena baca Amr. Kalau Amrun ka ataupun Amrin ka ataupun Amran. Baraba Muhammadun Amran. Amran ni dia waw, dia akan bertukar jadi alif lah sebab dia jadi maf'ul mansub. Dia kena tulis ada alif dan waw. Kalau Amrin tak payah apa-apa dah. Waw kekal tapi bacanya Amrin. Dhammah pun kalau dia jadi fa'il, kita kata zahaba Amrun ila al-madrasah. Zahaba Amrun ila al-madrasah. Yang ni saya rasa kalau peringkat awam kita nak terang satu-satu macam tu, dia jadi makin serabut. Betul tak? Kita pergi step by step, lama-lama kita boleh kenal, kita boleh jinak dengan kaedah-kaedah bahasa dan kita tak merasa serabut sangat. Kalau tidak, nak cerita setiap perkataan tu dia jadi serabut. Benda tu betul. Bagi orang yang sudah advance dah ke depan lah, dia rasa seronok lah. Dia boleh dapat membezakan di antara
perkataan-perkataan ataupun keadaan yang begitu. Okey, ada nak tanya apa-apa? Itulah yang dah belajar sebelum ni dengan apa yang saya jelaskan ni. Ada rasa nak tanya apa-apa? Saya dulu bila di Indonesia saya tanya apa dulu, pasal apa sentiasa Amr dengan Zaid ni? Dua orang ni yang selalu kena. Sama ada dia yang memukul, kamu yang kena pukul. Kata kita nahu semuanya macam tu. Contoh dia Muhammad, Zaid, apa Amr macam tu. Jadi dua tiga orang ni dia awak, kalau yang lain tak boleh kan? Dia punya gelak. Dia gelak, dia kata dia tak pernah jumpa orang tanya soalan macam ni, dia kata. Lucu lah bagi dia. Kerana itu contoh saja. Jadi kita boleh guna perkataan-perkataan itu untuk siapa-siapa saja. Cuma contoh. Jadi contoh ni boleh buat segala contoh. Okey, nak tanya apa? Ya, lepas ilah tu Umar tu jadi Umarah kan? Mana? Bagi Muhammad. Ni Umar. Kalau Umar zahaba Muhammadun ila Umar. Dia mamnu' min as-sarf, dia tak boleh baca Umari. Kalau Umari dia nisbah. Kita kata Al-Umari. Anak cucu Umar lah kata. Anak cucu Umar ni dia nak kata kami ni anak cucu Umar lah. Al-Umari. Al-Umari ni sudah tidak jadi mamnu' min as-sarf lagi dah. Dia masuk alif lam. Al-Umari nisbah kepada tu nenek. Dan nisbah ni boleh jadi nisbah kepada tempat, nisbah kepada rumpun keluarga, nisbah kepada gelaran dan sebagainya. Kita Melayu tak berapa ada sangat macam tu. Ada tak tu? Al-Kalantani, Banjari. Al-Banjari. Janganlah tak berapa sangat lah. Orang yang betul-betul apa orang kata dipengaruhi oleh budaya Arab tapi dibawa ke dalam budaya Melayu ni, benda-benda macam tu ada sikit-sikit. Saya dulu kan kalau kita dekat Al-Madani, saya rasa tak payah pun walaupun saya belajar di Madinah. Tapi Madinah kita tak nama kita. Tambah-tambah tu jadi panjang cerita. Orang nak sebut pun susah. Jadi kalau nisbah Al-Umari, nisbah ni dia merujuk kepada ya ujung. Dia tak boleh Al-Umari tanpa ada ya. Dan ya tu ya tak ada titik. Kita tak boleh tulis Al-Umari ada titik tu. Ada titik tu tak boleh. Tak boleh. Sebab tu dia punya keyboard Arab kan, keyboard Arab dia ada ya yang ada titik dan ada ya yang tak ada titik. Kita nak tahu bila nak guna ya ada titik, bila kita boleh guna ya tak ada titik. Macam ni ila pun tak boleh ila ada titik, tak boleh. Dia ila tak ada titik. Tak boleh ada titik. Ini pun tak boleh ada titik. Al-Umar tak boleh ada titik. Ya yang ada titik tu macam kita kata Zainab. Zainab tu ya ada titik Dia kalau tak ada ya yang tak ada titik tu susah. Keyboard. Ya tak ada titik tu nama dia. Ya tak ada titik tu nama dia. Kita ni ya alif maksurah kita. Alif maksurah. Dia tulis dalam bentuk ya, tetapi perkiraannya tu alif. Dan nama dia bagi yang maksud alif maksurah. Jadi kalau kita belajar hari ni nak dapat semua sekali memang nampak selalu. Sebab itu orang yang mengajar pun dia kena tumpu pada subjek hari ni untuk hari ni je. Bila kita subjek hari ni kita mengajar untuk 2-3 minggu lagi, memang selalu.
Sebab tu yang pelajar-pelajar yang baru nak belajar, bila kita nak beritahu kat dia semua apa yang kita ada, dia nampak serabut, dia tak minat bahasa Arab. Dia kata bahasa Arab ni susah sangat. Nak beza mufrad, musanna, jamak tu pun dia dah pening dah di situ. Dia dah pening. Ialah pendekatan macam pengajian di pondok-pondok ambil masa sampai berpuluh-puluh tahun, duduk mesti ikut situ saja. Ialah mungkin ada kebaikan, ada kelebihannya dan ada kekurangan. Kekurangan sebab kita terpaksa guna masa panjang. Kelebihan dia, kebaikan dia mantap. Dia lebih mantap. Orang yang belajar di pondok-pondok dengan cara pengajian di pondok, lepas tu dia masuk sekolah, dia masuk universiti, dia pick up dia lebih laju lah. Tapi kalau orang yang start dengan pengajian di sekolah daripada awal, dia tak mantap dari segi kaedah, dia tak mantap. Walaupun dia menguasai bahasa Arab, tapi kaedah dia tak mantap. Sama juga dengan orang Arab sendiri, kalau dia mengaji di masjid-masjid halaqah itu dia mengajar secara halaqah, macam kita mengaji di pondok, dia ambil masa lama tetapi mantap. Cuma mereka ni, kelemahan mereka ialah tidak menguasai perbendaharaan kata yang lebih banyak. Sebab dia mesti situ. Kalau Muhammad dengan Amr tu duduk mesti situ saja. Jadi akhirnya dia punya pemikiran dia tu tak terbuka sangat lah. Nak kata tutup pun ialah sebab dia hari-hari berhadapan dengan benda contoh yang sama kan? Dia nahu dengan saraf ni dekat, dua beradik yang tak boleh dipisahkan lah. Kalau mengaji nahu saja tak mengaji saraf pun tak boleh jalan. Mengaji dua-dua sekali baru boleh jalan. Saraf ni dia banyak membantu kita bagaimana kita nak merujuk kepada kamus bahasa. Kalau tak belajar ilmu saraf, memang tak boleh guna kamus. Ada sistem-sistem kamus yang memerlukan kemahiran ilmu saraf yang lebih tinggi. Macam lisanul Arab yang lama, yang baru ni dia dah susun semula. Yang lama, cara lama susah. Dia memerlukan kemahiran ilmu saraf yang tinggi. Katakanlah kita nak cari apa? Kataan babu ataupun babun. Bab. Kita nak cari kataan bab. Dia kena cari harful ba, bab, al-ba. Baru bisa. Mana kita kena tengok di awal permulaan huruf ba dan di akhir huruf yang akhir daripada perkataan yang bermula dengan ba. Ba. Kalau kita kata Baqarah tu kita nak cari jawabnya dalam kamus. Dia harful ba, bab ta, marbutah. Kalau tidak tak. Kita yang selalu duk guna pun kadang-kadang boleh silap ni. Apa maksud ilmu saraf ni? Ilmu saraf tu dia ilmu yang mengatur perkataan-perkataan. Tasrif tu maknanya nak belanja. Sarf apa ni? Nak tukar duit ni, Melayu dia apa? Pertukaran wang asing money changer dia panggil sarf. Arab panggil sarf. Kita macam mana kita nak belanja daripada satu perkataan tu tadi, kita nak guna seberapa banyak yang boleh. Jadi pecahan daripada satu perkataan
asal perkataan tu sama ada masdar ataupun fi'il madhi. Masdar kita kata daripada perkataan nasara yansuru nasran. Asal perkataan dalam bahasa Arab ni sama ada merujuk kepada masdar ataupun merujuk kepada fi'il madhi. Kebanyakan ulama-ulama saraf merujuk kepada masdar. Dia ada 10. Setiap satu perkataan tu dia boleh pecah kepada 10. Yang pertama, pusingan pertama. Pusingan yang kedua, setiap yang 10 tu ada pecahan-pecahan dia lagi. Itu ilmu saraf dia panggil. Macam mana kita nak guna perkataan-perkataan tu tadi dan nak merujuk kepada asal usul dia. Yang kita nak guna tu perkataan tu duduk tang mana? Ini evolusi perkataan lah. Iya, duduk tang gitu. Katakanlah kita ambil contoh. Boleh ya? Saya ni mesti lama tidak benar. Nasara yansuru nasra. Nasara ni fi'il madhi. Apakah asal usul perkataan ini daripada sini yang dinamakan masdar ataupun daripada sini yang dikenali sebagai fi'il madhi? Yang ni fi'il mudhari'. Yang ini dinamakan masdar. Kebanyakan ulama saraf dia kata setiap perkataan Arab tu bermula daripada masdar. Sebab itulah dinamakan masdar. Masdar maknanya punca. Punca kan Melayu kata. Melayu kata sandaran. Sandaran. Susah nak terima. Susah nak terima. Tempat keluar. Tempat keluar masdar. Apa? Macam masadir wa maraji'. Masadir, maraja' tu tempat kembali. Masadir tu tempat bermula. Tempat bermula tu kira tempat keluar lah. Kita kata dual musaddirah lin naft. Maknanya negara-negara pengeluar minyak, petrol. Pengeluar petrol, musaddir. Al-musaddir daripada masdar adalah musaddir, maknanya pengeluar. Jadi masdar ni tempat keluar. Nasara yansuru nasran bahwa nasirun dan mansur. Nasara yansuru nasran, fa'il dia nasir, maf'ul dia mansur. Saya pun dah tak ingat 10 semua. Pecahan pertama 10, lepas tu yang ni pula 14, yang ni pula 14, yang ni pula 3. Lepas tu 3 juga, 3. Lepas yang last sekali 2 isim makan dengan isim zaman tu 2-2. Memang rasa serabut lah. Tapi kalau kita boleh ikut step by step tu dan boleh terpahat dalam pemahaman, dalam ingatan kita, tak susah lah. Walaupun kita dah lupa kaedah dia, tapi dia punya penggunaan tu masih still boleh ni lah, boleh maintain lah. Saya periksa, saya boleh tahu lah. Ataupun kita baca buku, kita nak menuliskan apa kan, dia ingat balik lah. Cuma nak cerita balik satu-satu macam masa kita belajar dulu, jemu. Saya jemu saya. Saya rasa ilmu saraf tu saya belajar, yang betul-betul saya belajar satu buku je. Nama apa buku waktu tu? Kecil je. Bukan hafal semua sekali, tapi faham lah. Kemudian bila pergi pindah ke universiti apa pun, baca buku lain pun dia masih merujuk pada kaedah yang sama.
Cuma belayan dia dan penjelasan dia tu semakin meluas, semakin mendalam. Asasnya hampir sama, tak ada yang berbeza sangat. Salah seorang guru saya nama dia Taha Zaini, Dr. Taha Zaini. Dia orang Mesir. Dia kagum dengan kita orang Melayu ni. Dia kata kaedah nahwu kita dan saraf kita tu mantap. Dia nak tanya macam mana kami belajar nahwu saraf ni. Kami cerita lah dia. Dia minat lah nak tahu dengan lebih lanjut. Dia kata kalau dekat-dekat dia akan pergi tengok dia macam mana yang belajar. Sebab budak-budak Arab sendiri pun tak ramai lah yang mahir. Kadang tu dia mahir dalam bentuk penggunaan, tapi tak mahir dalam bentuk pemahaman kaedah. Dia selain daripada nahwu saraf, dia ada imla' dia panggil. Imla' Melayu kata apa? Congak? Apa? Bukan congak. Kita pun ada di sekolah-sekolah rendah kita kan. Bila kita cikgu baca, kita tulis. Kejaan. Kejaan? Itulah. Dia, kami ada salah satu maddah tahun 1. Salah satu subjek dia ialah subjek Al-Quran. Al-Quran tu kena hafal Quran. Dalam periksa, dia suruh kita tulis balik. Dia minta kita tulis balik Quran tu mengikut rasam Osmani. Jadi rasam Osmani tu kita kena, masa kita nak hafal Quran tu, kita kena pilih Quran, naskah Quran yang ditulis mengikut rasam Osmani, mengikut tulisan kaedah, tulisan Osmani. Jadi bila kita hafal, bukan saja kita hafal bacaan dia satu, tapi juga kita hafal tulisan dia. Kita hafal bacaan dan tulisan dia sekali. Kerana tu antara yang banyak membantu kita bila kita hafal Quran, kita tak boleh tukar-tukar. Tak boleh tukar-tukar. Naskah ni sekejap, naskah ni sekejap, naskah lain. Katakanlah di tempat kita tu Quran apa tu yang dicetak oleh siapa? Ya, Sarestu. Dengan yang lama punya tu, yang kulit merah tu, cetakan mana tak tahu, Penang kan mana. Dengan hak Saudi punya yang keluaran Madinah punya tu kan. Dia ada segi perbezaannya tu. Jadi kalau kita asyik tukar naskah ni sekejap, naskah ni sekejap, nanti kita punya ingatan kita juga campur-campur, kita susah. Masa kita menghafal mungkin tak banyak kaedah sangat, tapi masa kita nak ingat balik semula, susah. Apatah lagi kalau kita lupa. Jadi yang mana satu kita punya jelek, dia tak datang. Kopi yang mana satu. Tapi kalaulah kita guna satu naskah sahaja, mudah. Bila kita lupa, kita nak ingat balik tu kita mudah. Sehingga kalau kita coret, kita tanda apa-apa di mana, kita buat bunga-bunga. Kadang-kadang kita nak ambil satu muka surat tu, kita nak bagi dua, separuh-separuh. Kita tandalah apa-apa. Tanda tu pun kita boleh nampak dalam ingatan kita boleh nampak. Bandingannya sama lah macam saya datang Adelaide ni. Bila pernah jumpa kan, saya tengok sekali saya ingat. Macam tu lah. Ataupun kita nak cerita balik pasal Adelaide kan, jalan mana-mana yang kita lalu, kita bila dapat balik kan mana tu, macam tu lah kita. Macam tu lah. Sebab tu kalau kita naik bas tu laju, memori kita tak sempat nak rakam semua apa yang kita nampak. Semua apa yang kita nampak. Tapi kalau kita naik kereta yang tak laju, barangkali kita sempat rakam banyak benda. Banyak benda. Sehingga benda yang kecil-kecil pun yang kita nampak di jalan, kita boleh ingat. Bertahun-tahun, 10 tahun dulu aku pergi sini ada gini.
kita boleh cerita balik. Mana nak cerita balik tu kena datang benda tu. Kalau tak datang benda tu tak boleh cerita. Sebab tu macam Isra' Mi'raj dengan Nabi, dia pergi ke Masjidil Aqsa. Bila balik ke Madinah, balik ke Mekah, orang Mekah tanya dia, cuba sifatkan kepada kami bagaimana bentuk Masjidil Aqsa. Nabi boleh sifatkan sebahagian daripadanya, tapi taklah semua sekali. Sebab dia pergi tu sekejap saja. Yang dia tengok tu tak semua sekali. Dia tengok tu sebahagian daripadanya. Bila ditanya begitu, dia sukar bagi dia untuk cerita balik semula segala-gala yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Dan dalam hadis yang diriwayatkan, Allah gambarkan semula, bawa Masjidil Aqsa tu ke pengetahuan Nabi. Nabi dapat lihat sendiri depan mata dia. Orang nak tanya tak apa dia. Dia boleh pusing di sana di sini. Dia kan begitu. Kita kalau kita duduk dalam Malaysia, orang tanya kita pasal Malaysia, susah kita nak cerita. Bila kita keluar negara, sebab itu kelebihan pelajar yang pergi belajar di luar negara berbanding dengan pelajar yang tak pernah pergi ke luar negara. Pelajar yang pernah pergi ke luar negara, dia boleh nampak Malaysia tu macam sebiji telur depan dia. Dia nak sifat ke mana, dia boleh pusing. Nak tengok di sini, dia boleh pusing. Dia boleh cerita lebih daripada orang yang tak biasa, tak pernah pergi. Walaupun kita baca buku, kita baca buku, ilmu yang kita dapat daripada buku lain daripada ilmu yang kita dapat secara live. Tengok sendiri. Okey, nak tanya apa bro? Saya di universiti pun saya dah 10 tahun dah saya mengajar. Saya tak berdiri, saya duduk saja. Masa baru-baru balik tu kita pun fresh lagi, muda lagi, kuat berdiri 2 jam sebenarnya. Sekarang saya mengajar setiap subjek saya mengajar 3 jam straight, 3 jam. Saya banyak duduk lah. Saya tak tulis-tulis apa, saya tak tulis. Habis sangat kalau ada pun saya guna apa nama laptop tu. Saya pada situ lah. Bila nak boskan balik tu, rasa. Okey, nak tanya apa berkaitan dengan apa nama yang dah anda belajar berkaitan dengan bahasa. Dia kita belajar bahasa Arab ke bahasa apa pun, selain daripada ilmu kaedah yang kita kuasai dengan perbendaharaan kata yang kita dapat daripada kamus, daripada mana-mana sumber yang lain. Dia ada satu lagi di nama zauq. Lagi nak kata apa? Perasaan, cita rasa. Rasa. Dia rasa tu membantu apa yang kita belajar tu boleh hidup dan boleh kekal dalam ingatan, dalam pengetahuan. Kalau kita tak boleh tu susah. Dan melalui zauq ini kita boleh beza yang mana satu bahasa kasar, yang mana satu bahasa lembut, yang mana satu bahasa yang lunak. Kita boleh beza. Saya belajar bahasa Arab, umur saya dah 20 tahun lebih. Jadi zauq Arabi itu tak berapa sangat. 20-an tu baru start je. Ya. Baru start. Masih tak lewat. Masih belum lewat. Masih belum. Masih muda. Di kalangan ulama hadis yang mula belajar hadis, setelah umur dia 60 tahun. Tawus Ibn Kaisan, biasa dengar kan? Tawus Ibn Kaisan antara ulama hadis yang terkenal. Hadis riwayat dia dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, dan hadis yang lain pun penuh dengan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Tawus Ibn Kaisan. Ulama hadis kata dia mula belajar ilmu hadis setelah umur dia 60 tahun. Dan dia belajar ilmu hadis tu saja 60 tahun.
Jadi dia meninggal dunia umur dia 120 tahun. Tuhan bagi umur panjang. Walaupun dia start tu lewat, tapi umur dia panjang, akhirnya dia jadi seorang tokoh besar dalam bidang dia. Jadi kita yang tak ada perasaan bahasa tu, dia tak ada nak beza bahasa kasar, bahasa macam orang Kelantan kata Punya Aziz kata apa? Bekeng. Samsing. Dulu kan bila heboh pasal Punya Aziz terjemah kataan takabur tu, salah satu sifat Tuhan kan, salah satu nama Tuhan Al-Mutakabbir. Jadi sifat takabur yang dimiliki oleh Tuhan tu diterjemahkan ke dalam bahasa Kelantan Samsing. Jadi heboh lah waktu tu. Samsing kalau ikut orang kami belah utara ni kata Samsing, ini penjahat jahat ni. Mana boleh kita kata. Tapi Tok Aziz kata Samsing tu di logat Kelantan okey ya, biasalah. Betul ya? Satu lagi dia kata apa? Baruah kan. Jadi Tok Aziz dia orang Kelantan. Baruah tu bukan bahasa Kelantan. Baruah tu bahasa orang utara. Orang utara kalau kata baruah tu maki dah tu. Maksud dia maki hangun dah tu. Tapi orang Kelantan bila sebut baruah, dia kata tak apa. Kita tak ada zauk bahasa kita ada. Betul tak, bahasa Arab dia ada. Dia ada macam tu. Dia sama ada kita belajar tu memang betul-betul mantap apa yang kita belajar, ataupun kita hidup lama dalam suasana yang macam orang kampung, orang biasa, dia tak ada pengajian, tak ada latar belakang pengajian tinggi, tapi dia hidup dari awal, dari kecil lagi dia lahir dalam suasana macam tu, dan dia ada zauk bahasa. Ilmu dia tak banyak, tapi dia ada zauk bahasa. Ada zauk bahasa. Yang ni lambat lah nak dapat yang masa lama. Kita start lewat kan. Kaedah ni dia tetap, tetapi cara nak memahami kaedah tu mungkin boleh berubah-ubah dari masa ke semasa. Mengikut teknik yang terbaik lah. Ustaz cadangkan bagi kita orang dah start jawab kan, untuk faham bahasa Arab ni, Ustaz cadangkan cara apa? Baca buku ke? Kalau buku apa sesuai? Sebab setakat ni kita orang guna daripada internet yang Madinah Arabic module ni. Boleh? Ini sesuai. Saya ingat sesuai. Yang Abdul Rahim Fah. Okay. Dia tu pakar. Dia si Madinah. Saya datang tu dia dah berubah dah. Waktu tu umur saya dalam 23. Dia tu dah berubah dah waktu tu. Saya ingat dia waktu tu mungkin 50-an ke atas. Tapi sekarang masih dan masih anak terona lagi. Masih anak terona lagi. Dia orang India. Dia menetap di Madinah lah. Saya tak pernah belajar kat dia. Sebab dia hanya mengajar di bahagian bahasa Arab untuk pelajar-pelajar baru. Pelajar baru datang. Waktu tu saya pun bila baru datang, macam mana tak terlekat masuk situ. Cuma duga terus masuk kuliah. Masuk tahun 1 universiti. Jadi tak sempat lah belajar dengan dia. Kalau tidak belajar dengan dia, tapi kenal lah dia. Dia ada PhD, Dr. Amtar Ulfa.
PhD dia bidang apa saya tak tahu. Asal mungkin bidang bahasa. Orang India cakap pun slang, masih slang India. Tapi penulisan dia tu cakap tu ialah slang India lah. Walaupun dia cakap Arab, di bahasa Inggeris dia pun okey, bagus. Dia guna bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa Inggeris. Bahasa Perancis dia tahu sikit-sikit, tak dalam tapi boleh. Sebab di sana bahasa yang paling ramai ataupun yang paling popular ialah bahasa Inggeris. Selain daripada bahasa Arab lah, bahasa Inggeris. Yang kedua bahasa Perancis. Sebab banyak orang Islam yang datang belajar di Madinah, sama ada daripada negara-negara di bawah jajahan British yang biasanya boleh bahasa Inggeris, ataupun negara-negara yang di bawah jajahan Perancis, di mana mereka bahasa Perancis menjadi bahasa utama daripada Afrika, banyaknya daripada Afrika. Saya ingat belajar daripada buku ni salah satu daripada sumber yang boleh membantu kita dengan teknik-teknik huraian dia, tapi kena ada daya usaha sendiri yang lebih. Dan di samping itu juga boleh guna bahan berbentuk audio, jadi kita dengar, kita tengok, nampak. Itu juga banyak membantu. Daripada pengalaman saya sendiri, saya belajar mula daripada buku semata-mata. Tak kan? Lepas tu bila pergi di sana tu saya rasa banyak benda yang saya terlepas. Sebab tu saya terpaksa cover balik dalam tempoh masa yang singkat supaya saya dapat bersaing dengan rakan-rakan yang lain dalam kelas. Jadi teknik yang kedua, saya banyak guna teknik audio. Dengan sampai saya masih beli air pun saya bawa. Masa tu kami masak sendiri. Sana tak banyak kantin macam di sini. Kantin-kantin yang jual makanan-makanan segera waktu tu lah, tahun 70-an. Tahun 70-an. Jadi makanan segera ni tak ada. Yang ada full je. Mana nak makan full tiap-tiap hari kita campur. Jadi kami pasal masak sendiri lah. Masak sendiri. So, kita duduk di asrama ramai-ramai, kita gila grup masak. Masa masak pun video saya mesti letak di kaki lah. Dia 24 jam. Ada beberapa video session BBC, Perancisnya Monte Carlo, bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. South America daripada Kahira. Satu lagi Izaat Kolon ni daripada Jerman. Bahasa Arab pasir, sedap, bagus. Jadi saya pusing beberapa session video tu lah. BBC yang paling banyak sekali. Monte Carlo itu Perancis ni. Kolon itu Jerman. South America itu bahasa Arab daripada Kahira. Tapi dia bukan Kahira punya stesen, bukan Arab punya, Amerika punya. Dipancat melalui stesen radio di Kahira. Shockwave kan tu? Shockwave lah, SW punya. Boleh jadi. Bukan FM lah. Anda minta ingat lah. Lama lah. Dan dia tak banyak lah menyanyi-nyanyi, tak banyak, ada selingan sikit-sikit macam tu. Dan dia banyak berita seluruh dunia, ulasan berita. Yang tu yang kita nak dapatkan perbenaran kata yang lebih. Kalau kita baca kamus bukan nak boleh ingat. Baca kamus kita masa kita buka, kita boleh tahu, kita boleh faham. Tapi bila tutup, habis lah. Yang ni kita boleh dengar, kita boleh ni ulasan-ulasan kita, kadang-kadang sampai tengah-tengah malam. Saya pelik pada orang sikit lah. Saya boleh menulis dan pada masa yang sama saya boleh dengar. Tak tahu macam mana boleh jadi. Ada orang yang tak boleh menulis kan.
Kalau bising-bising dia tak boleh, dia kena tuntut perhatian, boleh nak baca. Saya boleh baca, saya boleh menulis, walaupun video saya orang lain lari habis, tinggal saya seorang-seorang. Saya basuh baju, waktu tu basuh baju mesin basuh bukan ada macam sekarang. Kami basuh tangan semua. Kalau tidak hantar kedai. Hantar kedai ni habis cari baju kita. Mesin dia tu terlalu ni sangat lah. Jadi basuh sendiri. Basuh sendiri, basuh tangan. Radio duduk tepi tu. Kerja boleh buat, tapi pada masa yang sama kita boleh dapat dengan. Saya pick up cepat masa tu. Saya ingat dalam masa 6 bulan saya dah boleh bersaing dengan kawan-kawan yang lain. Cepat. Itu salah satu sumber dia. Macam bahasa Inggeris saya bahasa Inggeris lemah, saya tak nak belajar bahasa Inggeris. Tak tahu daripada dulu, tak, bila saya tak ingat. Bila sebut saja bahasa Inggeris, saya ingat bahasa Inggeris bahasa penjajah. Bencinya kita kepada penjajah ni sampai kepada bahasa pun tak nak belajar. Dia ialah terfikir macam tu. Jadi sampai saya pergi sana pun saya tak nak belajar bahasa Inggeris. Padahal kawan-kawan pergi kelas bahasa Inggeris. Pergi. Di samping bahasa Inggeris yang dah belajar dekat negara kita, di sana dia belajar bahasa Inggeris. Ada yang belajar bahasa lain pun ada. Tapi saya tak nak. Itu kesilapan besar. Bila datang sini main dengan cucu anak Imran, bolehlah belah-belah pergilah bereka-bereka dengan dia. Cepat. Sebab tu kita bergaul tu pun salah satu sumber lah. Mungkin anda boleh belajar dengan daripada guru orang Melayu, orang Malaysia sendiri, mengajar bahasa Arab, Cik Imran mengajar. Di samping itu boleh juga belajar daripada Arab sendiri. Kena berkawan dengan Arab. Berkawan dengan dia ataupun dia mengajar kita. Dia mengajar. Jadi kita mudah dapat kesan yang kita tak faham. Kita mudah dapat kesan yang mana yang kita tak faham lagi, yang mana yang kita tak reti lagi. So kita boleh tanya dia, kita boleh minta dia ulang, minta dia bagi penjelasan dalam bentuk yang lain dan sebagainya. Jadi itu pun salah satu sumber pergaulan. Kemudian cerita-cerita kartun ni, yang kita orang tua ni tak berapa sesuai sangatlah. Kalau budak-budak memang kartun tu banyak membantu. Banyak membantu. Dulu jiran kami di Madinah tu orang Kemboja. Dia baru datang bawa anak dia. Anak dia dalam umur 3-4 tahun macam tu lah. Jadi sampai hari mula dah dia boleh dia lah satu dua perkataan. Dia kena bully dengan kawan-kawan budak-budak Arab duk main kat lorong-lorong tu. Tapi hari pertama tu dia senyap, apa dia kata. Kita tengok budak Arab bully dia, buat dia macam-macam. Dia nak cakap bahasa Kemboja dengan dia pun tak faham. Jadi dia orang cakap Arab dengan dia. Hari yang kedua dah dia boleh masuk dah. Hari yang ketiga, keempat tu dah mula satu dua perkataan. Kadang dia balik rumah dia, bapak dia tanya, dia boleh cerita dah sikit-sikit, dia boleh cerita. Dia faham dah cerita tu. Jalan cerita, dia main dengan budak-budak tu, dia boleh cerita kat balik kat bapak dia. Tapi dalam bahasa dia lah. Dan seminggu, 2 minggu dah boleh. Cepat. Itu kata pergaulan ni salah satu teknik yang sangat berkesan. Sangat berkesan. Jadi kalau ada peluang, sini Arab ada kan, ramai Arab sini. Boleh. Orang kata bergisir dengan dia. Antara polisi Universiti Islam Madinah waktu kami dulu, bilik asrama dia akan letak, dia takkan benar duduk 2 orang daripada bangsa yang sama dalam satu bilik. Seorang saja. Kalau dia tahu orang Malaysia 2 orang satu bilik, tak boleh. Orang Malaysia satu, dia 2 orang. Bilik saya kebetulan, saya Malaysia, seorang lagi Filipin, seorang lagi Jamat, seorang lagi Ethiopia. Satu bilik.
Satu dom lah. Jadi nak cakap apa? Tengok muka, tengok senyum betul kan? Jadi bahasa Arab yang jadi bahasa perantaraan kami. Hari mula yang Yaman tu jadi cikgu kami. Dia Arab kan. Yang Ethiopia tu dia boleh bahasa Arab, tapi kawan dia datang cakap bahasa dia lah. Kita tak boleh faham. Yang Filipin tu muka macam kita Melayu tapi nak cakap apa? Tengok saja. Dia tengok kita tengok dia utar-utar tangan. Kami duduk tak lama lah. Hari-hari boleh dikatakan hari-hari Yaman tu mengajar kami. Dia syarat kat kami satu hari 10 perkataan ni. 10 perkataan. Satu hari tu dia mengajar kami perkataan apa? Pasal himar. Saya tengok himar kedai ni di jalan tu. Saya balik saya cerita kat dia. Dia kata hari ni kita belajar pasal himar. Okey. Himar tu dia kata himar tu kedai jantan dewasa. Kemudian atan. Melayu orang Melayu nama atan kan. Atan tu makna dia dalam bahasa Arab himar betina dewasa. Kemudian yang himar belum dewasa dipanggil jahsh. Jin ha shin. Jahsh. Dia menginjak kami macam tu lah. Himar yang kecil anak aku dah tak ingat lah apa kata. Lepas tu kami tanya dia berapa beradik? Dia baklah dia ada abang, dia ni yang tengah, adik dia yang kecil, seorang lagi adik dia yang kecil. So kami kata kat dia, kalau macam tu awak ni jahsh lah. Rupanya orang Arab ni kalau kita kata-kata himar ataupun jahsh, maki. Tak boleh, macam bodoh, macam kaldan lah. Macam Melayu kita pun kata gitu kan. Jadi bila kami kata jahsh kat dia, dia marah. Dia kata mulai hari ni dia tak nak jadi cikgu kami lagi dah. Pasal kita kata kat dia jahsh. Kita tu nak praktik apa yang dia ajar kat kita, tapi praktik kita tu tak betul. Guna dia sebagai bahan. Marah. 2-3 hari sallu ala Nabi, peluk-peluk dia, mengajar balik, bagus dia. Dia lepas habis daripada Isi Madinah tu, kami berpisah, dia pergi ke Amerika di Detroit. Dia belajar, dia sambung buat master. Lepas tu dia balik ke Yaman. Dia jadi penasihat presiden. Apa nama? Abdullah Saleh. Abdullah Saleh yang kena guling, yang kena itulah. Sebelum daripada yang ada sekarang ni. Dia penasihat. Abdullah Saleh. Penasihat presiden. Abdul Ghafur Barakani namanya. Kami banyaklah belajar bahasa daripada dia. Saya dengan orang Filipin tu, saya berkawan dengan dia satu dom. Ada masa saya makan sekali dengan grup dia pun orang Filipin. Kita makan sekali, berkawan. Lama-lama saya faham Filipin. Saya tak boleh cakap. Adalah certain perkataan yang saya boleh bercakap, tapi saya boleh faham apa dia orang cakap sama dia apa, saya boleh tangkap apa dia, apa maksudnya. Pasal dia makan sekali dia asyik makan ikan tuna, ikan sardin tuna. Senanglah masakan orang Filipin. Dia masak nasi putih, kemudian dia masak ikan tuna, ni apa, labu air, labu hijau tu. Dia masak labu, dia nanti tuang tuna kat atas tu, tuang. Nasi dia bubuh dalam talam, dia tuang semua tu atas nasi, pakat lengkong makan 10-15 orang. Makan macam tu hari-hari, menu tu tak berubah. Tak ada masalah. Itu. Jadi kita bergaul dengan mereka, kawan, okey. Boleh. Itulah kesempatan macam kita duduk luar negara ni, satu peluang yang sangat besar, yang sangat bagus. Kita berkawan dengan berbagai-bagai bangsa, manusia kan. Jadi kalau tidak kita nak berkawan dengan Yaman, kena pergi ke Yaman, jumpa orang Yaman kan.
Tiba-tiba kita datang di sini, kita boleh berbuat dengan macam-macam. Kita kesempatan tu kita jimat, masa jimat tenaga, kita boleh berkenalan. Satu hari nanti nak jadi apa tak tahu. Boleh jadi balik jadi menteri, boleh jadi duta, jadi orang penting negara dan macam-macam lagi. Sama juga dia pun sama juga. So kita satu hari kita ada kenalan kita, boleh telefon ya. Mana tahu bisnesmen ke apa kan. Boleh jadi kan. Kita yang bidang akademik ni pun tak semestinya sepanjang hayat kita akademik. Kadang-kadang separuh jalan akademik, separuh jalan pula politician, separuh jalan pula businessman, separuh jalan macam-macam. So kita perlu connection yang ramai lah, banyak pihak kita kenal. So, kesempatan ni sangat baik lah. Kawan-kawan saya ramai, jadi menteri ramai, jadi presiden. Ma'mun Abdul Qayyum daripada Maldives jadi presiden. Itu yang menteri sosial Indonesia tu sekelas dengan kami, Salim Jufri, Dr. Salim Jufri. Kalau kita ada kenalan itu, boleh lah connection, contact dan sebagainya. Jadi kesempatan tu bagus. Macam kami di universiti, kalau nak terima calon pensyarah, dia kena salah satu daripada tahap pengajian dia di luar negara. Itu syarat universiti. Dia tak nak satu pensyarah tu pengajian dia semua lokal. Tak. Dia mesti salah satu tahap, sama ada first degree ataupun masters, PhD, mesti di luar negara. Lepas tu bila dah bekerja, mula berkhidmat, cuti sabbatical luar negara, dia akan biayai semua sekali. Apa nama? Perbelanjaan sabbatical di luar negara. Pengalaman luar negara ni satu pengalaman yang sangat berharga pada universiti. Kalau kita tak ada pengalaman luar negara langsung, kita kekurangan lah. Sebab debat ilmu di universiti ni dia bebas, terbuka, bebas. Kalau kita terikat dengan hubungan antara guru dengan murid, agak sukar kita nak berhadapan. Kena salah satu daripada tahap pengajian kita tu di luar negara. So walaupun kita pernah guru dengan dia, tapi di tahap mana-mana kita ada pengalaman lain. Dan pengalaman luar ni, di luar negara ni, kita pengalaman belajar dalam kelas, pengalaman di luar kelas, pengalaman di tempat orang, susah payah di tempat orang. Itu satu pengalaman yang sangat bernilai. Orang tak pernah pergi, dia tak tahu susah payah. Balik besok dia mengajar, dia tak boleh nak berlaku adil, ataupun dia tidak boleh memberi hak yang sepatutnya kepada semua pelajar dengan status masing-masing. Jadi kami di USM ada pelajar daripada luar negara datang belajar kat kita. Macam mana kita nak ni kalau kita tak ada pengalaman belajar di luar negara? Kita tak boleh menyelami perasaan dia sebagai seorang pelajar luar negara yang datang. Dia orang asing, dia belajar dengan kita. Walaupun tahap pengajian itu sama dengan pelajar-pelajar lain, tapi perhitungan kita berbeza. Adalah sebenarnya nak kata kita bias pun taklah bias, tapi kita ada pengalaman itu. Jadi buat kita tu tak bias, kita boleh bagi pada setiap orang tu hak yang sepatutnya lah dia dapat. Okey, ada apa-apa lagi yang saya boleh berkongsi? Saya kan nak pergi kelas besar tak sebenarnya. Saya tak ada pengalaman mengajar. Ada buku cadang untuk i'rab Quran dan sebagainya, sebab mungkin setengah belajar mungkin hafal ayat tertentu ke, mungkin dengan cara dia tengok tak pasal i'rab Quran tu dia boleh membantu dia ke. Boleh. Ada buku tertentu kan. Elok. Buku
buku Arab Al-Quran ini saya tak berapa ingat sangat lah. Tapi ada beberapa buku lah yang fokus kepada Arab ayat-ayat Al-Quran. Bagi kita yang mau belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing, bukan bahasa asal kita kan. Tujuan kita belajar bahasa Arab itu ialah kita nak memahami Quran, memahami hadis Nabi. Tak? Jadi kita bukan nak tahu apa nama syair-syair dia, kesusastraan dia. Tak ada yang kita nak yang itu. Kita nak faham Quran, nak faham hadis Nabi melalui bahasa Arab. Sebab Quran dalam bahasa Arab, hadis Nabi dalam bahasa Arab. So kita lebih lebih fokus kepada Quran dan hadis. I'rab Quran, i'rab hadis saya tak pastilah buku apa yang boleh ada guna. Tapi saya yakin ada buku yang ditulis mengenai Quran ini walaupun secara ringkas. Kalau secara mendalam tu memang kita tafsir banyak itulah. Tapi kita tafsir pun macam saya kata tadi lah, ulama-ulama besar ni dia jemu dengan kaedah bahasa ni. Bagi dia, orang yang nak baca buku dia tu orang yang dah mahir bahasa. Jadi dia tak payah cerita lagi pasal bahasa, kecuali pada perkara-perkara tertentu yang sukar, yang sangat sukar dipahami, dan ini sahaja yang dia akan bagi penjelasan. Az-Zamakhsyari, kitab tafsir Az-Zamakhsyari, kitab tu besar sangat. Kalau anda nak baca pun boleh lah, tapi dia terlalu meluas dia punya huraian dia. Hanyut. Tapi dia banyak membantu dari sudut bahasa. Tafsir Al-Kashaf Biz-Zamakhsyari. Cuma tafsir ni dari segi akidahnya pula, pembawakan akidah, huraian dia yang berkaitan dengan akidah melalui bahasa, tetapi dia lebih mirip kepada akidah Mu'tazilah. Saya tak nasihatkanlah. Kita ada tafsir Ibn Kathir, tapi tafsir Ibn Kathir ni dia tak fokus pada bahasa sangat. Jangan-jangan sangatlah dia sentuh dari segi bahasa. Tafsir Syaukani, tafsir dia banyak fokus dari segi tafsiran Quran dengan Quran, tafsiran Quran dengan hadis, bentuk riwayat surat dan sebagainya. Yang ni ada disentuh dari segi bahasa, tapi dia banyak fokus kepada tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis, dan Quran dengan asar-asar. Yang tafsir Arab ni saya tak tahu lah tafsir apa yang benar-benar Al-Maraghi ke apa. Sebab kami tak lalu benda tu. Tidak melalui kaedah ataupun penggunaan rujukan yang semacam itu. Okey. Ada apa yang boleh saya kongsi lagi? Mana nak bagi motivasi sikit tentang nak beranikan diri nak berkomunikasi dengan Arab dan sebagainya dalam bahasa Arab dan sebagainya. Oh, yang tu kita kena push sendiri lah. Kita kena berkawan dengan dia, kena beranikan diri, buang sifat malu. Melayu ni dia tebal malu, dia sangat menebal. Perasaan malu dia tu sangat tebal. Kita kena sikit demi sikit kena kurangkan. So benda tu kena datang daripada dalam diri kita sendiri, dalam pemikiran kita nak benda tu, dan bila kita rasa nak sangat, kita tak malu lah. Macam mana nak kahwin kan, bila dia sampai masa tu dia nak, dia tak pilih siapa dah. Malu-malu pun tak ada dah. Kalau sebelum tu malu sangat.
Dia nak bila push daripada dalam bila ada kehendak nak 1000 daya tak nak 1000 daya. Jadi berkawan dengan orang Arab ni salah satu cara lah yang boleh membantu. Kita belah je. Ya, tak kena pun tak apa. Hari ni tak kena, besok kena. Dia kalau tidak, kita sampai bila pun kita tak tahu kata yang kita tu tak kena. Bila kita belajar dengan dia, dia tegur kita, dia pun betul. Okey lah. Saya tanya cucu saya, saya tanya dia, macam mana nak guna perkataan need, want, like? Oh, dia syarah kat saya bukan-bukan. Dia syarah kat saya. Jadi, tak apalah, saya dengan cucu, dengan kawan-kawan pun okey. Belah je dengan malu. Perasaan malu tu biarlah tangguh buat sementara. Saya dah tengok Arab ni, kalau dia ajar kita macam mana nak cakap Arab ataupun dia bercakap dengan kita dengan menggunakan bahasa pasar, tak banyak faedah lah. Kita boleh faham lah barangkali, tapi kita nak guna di mana? Nak guna di tempat kita, orang tempat kita tak guna bahasa pasar di tempat kita. Nak guna di dalam konteks akademik, dalam dunia akademik tak guna bahasa pasar, dia bahasa surat, bahasa standard lah kan. Jadi kita cari orang Arab yang boleh bantu kita menggunakan bahasa fusha, bahasa surat. Itu lebih berfaedah. Kita nak faham nak faham buku, bahasa buku pun melalui bahasa fusha. Nak faham perbincangan ilmiah pun dalam bahasa fusha. Kalau bahasa pasar ni sekadar bahasa je lah. Boleh lah nak beli barang, nak beli belah, nak apa. Mana kita nak beli belah? Kita bukan duduk negara Arab kan. Sebab bahasa pasar ni, kalau Arab Mesir lain, Arab Syria pula lain, Saudi lain, Yaman lain. Walaupun perkataan yang sama, tetapi cara sebutan dia berbeza. Sampai kita tak sangka. Anda pernah ke Maghribi, ke Morocco, kita cakap-cakap dengan dia, kita tanya dia, waha. Apalah Arab ni waha. Kita tanya dia, cakap sikit waha. Kami duk heran, apa perkataan waha? Tanya dia cerita balik, tak faham juga. Jadi saya ni agak-agak je lah waha ni. Kalau Arab Saudi, dia kata wakhir, maknanya duduk belakang sikit, duduk belakang. Macam kita duduk beratur kan. Dia kata wakhir. Ni waha. Rupanya waha, kalau ikut Morocco punya style, ya. Saudi kata na'am. Na'am tu bahasa surat. Saudi kata na'am. Orang Maghribi kata waha. Lain, jauh beza. Tapi kita tak faham. Ada Saudi kata Ishtibah tu hana nak apa? Yaman dia kata Tishti. Lain. Mesir kata Aiz A. Lain. Maghribi dia kata Baghishi. Padahal benar maksudnya sama semua. Baghishi dari perkataan bari. Saudi kata wish tibra, mana bari tibra tu dekat arah. Tapi macam Yaman dia kata shti. Mana nampak? Mesir kata Aiz A. Susah. Sebab bila kita nak ligan bahasa Arab tu tak boleh kan? Berapa perkataan sangat yang kita boleh ingat macam tu 2-3 slang kan? Tapi kalau kita belajar bahasa Fusha, semuanya boleh berkongsi.
Arab sini ramai, tapi tak tahulah, ada Arab yang dia suka bantu kita. Ada Arab yang mungkin dia tak peduli sangat kat kita. Arab Saudi yalah, mungkin ramai yang suka bantu kita. Arab Mesir pun tak tahulah. Dia sibuk nak buat kerja, tak mau nak cari makan, cari duit. Kemarin kami makan pizza di mana? Kita makan pizza kan? Filfila. Makan pizza Arab Mesir. Saya pergi-pergi cakap dengan saya, dia punya seronok jumpa dengan orang boleh cakap Arab. Dia bagi free kat kita apa ni? Mahalabiah. Tak seringat. Dia macam dessert lah. Dia bagi. Habis dia suruh datang lagi, dia nak buat dessert lagi, nak jangan gitu. Dia rasa mesra. Dia rasa cakap Arab. Saya masih di Madinah, saya berkawan dengan Arab, macam-macam Arab lah. Saya berkawan dengan Arab Sudan. Share makan sekali dengan mereka. Masuk grup mereka tu, makan sekali dengan mereka. Berapa lama juga. Saya ingat berbulan-bulan juga lah. Dengan India, makanan India sedap. Dia masak sedap. Saya tukang basuh pinggannya, saya tak tahu masak yang lain. Saya tolong basuh pinggannya. Dia orang yang masak yang apa kan. Makan dengan orang hitam. Orang hitam ni orang apa nama, Ivory Coast. Afrika Tengah kan. Ivory Coast. Dia bahasa Arab panggil Sahil Al-Aj. Ivory Coast. Tak boleh, tak sampai sebulan saya tak boleh makan. Dia macam dodol sebab kita. Dia kurang bentuk. Rupa dia nak macam tu lah, tapi rasa lain lah. Hari-hari makan tu macam nasi lah sebab dia. Hari-hari, tengah hari dia mesti masak yang tu. Saya susah hati tengok nak makan macam mana. Palik-palik kena balik dengan tangan tu. Kita tak boleh makan dengan cancur dengan tangan. Oh, tak ada tahan, tak boleh. Rupanya bahan utama dari dalam makanan dia orang tu pisang. Sebab itu Afrika datang tempat kita. Mamat Afrika ni yang pergi tempat kita. Dia tengok pisang banyak, pisang tanduk tu. Oh, itu bahan utama makanan dia. Dia nanti keringkan benda tu jadi tepung. Lepas tu dia nak masak senang ya. Dia baju ayak tu, dia masak. Dia masak nanti dia gaul sampai satu tahap dia kira masak. Okey, dia angkat lah, makan. Saya tak boleh pergi lah. Tu pasal apa? Saya buat macam tu. Saya nak dekati mereka, nak berkawan dengan mereka, nak bermesra dengan mereka. Dan secara tak langsung kita dapat bahasa, kita dapat mengenali budaya mereka. Dan satu hari nanti saya rasa barangkali dia perlu kita perlukan dia. Untuk connection antara bangsa. Dia balik Afrika, saya balik Malaysia, dia masih menantu dia pensyarah UIA, Dr. Abdul Karim di UIA. Jumpa satu seminar, dia punya seronok lah, terus dia telefon Pak Mentua dia, Dr. Mustafa Siyakub, kawan belajar sama saya. Masa belajar, dia kahwin 3. Isteri dia 3 orang. Anak dia masa dah habis belajar nak balik kan. Masa tu anak dia 22 orang. Ketimbang tu separuh ketimbang. 22 orang anak dia. Nak balik itu memanglah universiti tak cover lah tiket anak-anak dia. Tapi universiti simpati dengan dia, siang kat dia, bagi dia tabung kebajikan universiti, bagi kat dia. Semua tiket dibiayai oleh tabung kebajikan universiti. Dia bayang tengok 22 orang. Isteri pula 3, jadi 25, dia 26 lah. Lepas dia balik dia singgah di Kahirah, anak-anak isteri dia semua balik terus ke Ivory Coast.
Dia singgah di Kairah, dia kahwin lagi satu. Oh. Mesir. Jadi 4 orang isteri dia. Isteri Mesir tu sempat dapat anak 3. Satu meninggal. Hebat dia. Tu saya tengok, selok lah. Dia belajar sampai dapat PhD lah. Dr. Mustafa Siyaku. Salah seorang anak dia itulah yang kahwin dengan Dr. Karim di UAE. Baik. Hari tu pun saya memang tak sempat lah jangan lama sebab lama tak dengar. Jauh pula mengali telefon tu habis. Dia jenuh nikah Malaysia tu kan. Dia okey lah. Itulah. Kesempatan tu bagus kita. Macam tadi saya pergi kedai Vietnam. Tengah hari tadi saya tengok apa nama semanggang, tak nak? Nak panggang ikan. Oh. Panggil apa? Kita tahu ni. Dia pengepit tu lah. Dia ada 2 macam tu kan. 2 ikan di tengah tu kita panggang di bara api kan. Dia buat dalam bentuk ikan. Semanggang tu dalam bentuk ikan. Maknanya satu semanggang tu boleh seekor ikan, memang muat lah. Saya dah tengok lain daripada yang lain. Saya suka benda tu, tengok benda yang pelik-pelik kan. Jadi tengok, tanya isteri nak beli ya. Dia kata nak buat apa, sebab kan tempat kita pun ada. Jadi tempat kita bukan macam tu. Kata, kalau kita nak beli benda ni kena pergi Vietnam. Tambah ribu pula pergi Vietnam. Sini kita jumpa di sini. Tak beli lah. Kalau tak nak beli susah. Dia kata tak payahlah berat nak bawa apa semua tidur kan. Tapi benda tu maknanya dia ada keistimewaan yang tersendiri lah. Jadi kesempatan tu elok juga lah ambil kesempatan. Kalau dah kita pun semua minat bahasa Arab, berkawan dengan Arab tu salah satu daripada cara yang boleh membantu nak menguasai bahasa Arab ataupun meningkatkan lagi rasa minat bahasa Arab. Kita minat bahasa Arab tu bukan kerana bahasa Arab tu, kita minat bahasa Arab kerana nak memahami Quran, memahami sunnah Nabi kan? Itu yang penting. Okay.